Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 68, baris yang kelima daripada bawah. Baris kelima daripada bawah. Surat 68, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kita pada hari qiyamah. Tajuk dia. Dibuat tajuk gitulah. Kita pada hari qiyamah. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya diri kita akan hidup semula. Akan hidup semula. Akan dibangkitkan semula. Akan hidup semula. Akan dibangkitkan semula. Daripada kubur pada hari qiyamah. Dan pada hari qiyamah juga dihisapkan akan amalan kita yang kita telah beramal dalam dunia ini, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tidak dihisap akan dia. Dan juga pada hari qiyamah ditimbang akan amalan kita dalam mizan, kurungannya neraca, supaya zahir. Kalau berat kebajikan, dimasuk akan dia, akan orang yang berat kebajikan ke dalam syurga. Dan kalau berat kejahatan, dimasuk akan dia, akan orang yang berat kejahatan ke dalam neraka. Tajuk kemudian tu Siratul Mustaqim, titiang sirat. Di bawah lagi tu tajuk dia Qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah lagi tu neraka. Kerana terakhirnya bicara syurga. Kita pada hari kiamah ni, selepas dibangkitkan daripada kubur itu, kita pada hari kiamah. Dan wajib kita i'tiqad bahawa diri kita akan hidup, akan dibangkitkan semula daripada kubur pada hari kiamah. Diterus pergi kepada Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkan kembali. Dia tak bicaralah berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama. Tidak dibicarakan tiup sangkakala yang pertama. Tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi.
tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi. Kemudian tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan. Ini tiup sangkakala yang kedua. Antara tiup sangkakala yang pertama dengan tiup sangkakala yang kedua, terpisahnya 40 tahun. Terpisah antara tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan langit dan bumi, dengan tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan sekalian manusia. Senggangnya 40 tahun. Senggangnya 40 tahun. Jadi tak bicara di sini tiup sangkakala yang pertama yang kita panggil kiamat, yang kita panggil hari kiamat. Hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Itu tiup sangkakala yang pertama. Di sini pergi kepada kita pada hari kiamat ni maksud apa? Qiyamah. Apa makna qiyamah? Berdiri. Qiyam. Qiyam artinya berdiri. Kita pada hari qiyamah, kita pada hari berdiri. Apa di sini qiyamah? Qiyamah di sini berdiri di padang mahsyar selepas tiup sangkakala yang kedua. Itu kiamat. Kiamat ni berdiri. Apa ni berdiri? Dibangkitkan kembali, kemudian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itulah qiyam. Qiyamah. Ni kita pada hari qiyamah. Apa di hari kiamat? Hari dibangkitkan kembali. Betul lah. Tapi kita sebut qiyamah ni yang kitanya qiyamah ni, tiup sangkakala yang pertama berlakunya qiyamah. Bilakah berlakunya qiyamah? Pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat berlakulah qiyamah. Berlaku kiamah pada hari Jumaat. Mana apa tu? Kiamah di situ. Tiup sangkakala yang pertama. Dia kiamah ke yaumul akhirah ke, dia sama je lah. Sebab hari akhirat ni dia ada ratus-ratus nama. Hari akhirat ni dia ada ratus-ratus nama. Dia ada yaumul ba'si, yaumuddin, maliki yaumiddin. Yaumuddin tu apa tu? Hari qiyamah, hari akhirah. Ada banyak nama. Cuma saya sebut tadi tu asal makna. Asal makna qiyamah tu berdiri selepas tiup sangkakala yang kedua, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu qiyamah. Jadi sini ni bicara hak berdiri pada hari akhirah selepas dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak bicara di sini berkaitan dengan tiup sangkakala yang pertama. Tiup sangkakala pertama dihancurkan langit dan bumi. Dan wajib kita iktikad bahawa diri kita akan hidup semula daripada kubur pada hari kiamat. Diri kita akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Yang akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat ni bukan hanya diri kita sahaja. Bukan hanya diri kita sahaja. Bukan.
yang akan dibangkitkan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibangkitkan. Makhluk yang dibalas, ada balasan baik buruk, manusia, jin, malaikah dibangkitkan. Makhluk yang tidak ada pembalasan, binatang-binatang, burung-burung, pandangan yang muktamad dibangkitkan juga. Itu pandangan yang muktamad. Satu pandangan laginya, yang dibangkitkan hanyalah mereka yang akan menerima balasan. Manusia, jin, malaikah akan dibangkitkan. Adapun binatang, burung-burung tidak akan dibangkitkan sebab mereka tidak akan menerima balasan. Sebab tidak, semuanya akan dibangkitkan. Dan semuanya akan ada pada masa hisab. Kalau seseorang menzalimi binatang, binatang tu akan terkehadapan, akan mendakwa manusia yang menzalimi akan dia. Mana apa itu? Dibangkitkan sekalian, bukan hanya yang akan menerima balasan, manusia, jin, malaikah, bahkan binatang, burung-burung pun akan dibangkitkan kembali. Tapi akhirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk yang dibangkitkan, guguran. Kita kena faham, guguran ni yang tak cukup 6 bulan, itu dia panggil guguran. 6 bulan ke atas dia tak panggil guguran. Orang kita panggil guguran juga. 6 bulan, 7 bulan dia tak panggil guguran. Itu dipanggil beranak. Sama ada hidup, sama ada tidak hidup, dipanggil beranak. 6 bulan ke atas. Guguran ni tak cukup 6 bulan, dia panggil guguran. 5 bulan ke 4 bulan ke, dia panggil guguran. Adapun sempurna cukup 6 bulan, dia tak panggil guguran. Faham tak ni? Sebab itulah kalau 6 bulan ke atas, walaupun dia keluar tu senyap, tidak ada tanda hidup sekalipun, senyap dia keluar, mana mati dalam perut dah. Sekalipun 6 bulan ke atas, jenazahnya sebagaimana jenazah orang dewasa, mandi, kapang, sembahyang ke bumi. Pada ni. Sebab itu bukan guguran. Hak tu akan dibangkitkan pada hari akhirah. Hak 6 bulan ke atas dibangkitkan pada hari akhirah dalam keadaan dengan ruh dianya seperti ahli syurga lah. Ahli syurga macam mana? 7 hasta lebar, 60 hasta tinggi. Hak guguran, hak bukan guguran, hak 6 bulan tadi. Itu pergi pada hak guguran. Guguran ni tak sempurna 6 bulan dipanggil guguran. Kalau guguran ni selepas ditiupkan roh, ditiupkan roh ni 4 bulan. Guguran yang ditiupkan roh pun sama juga, akan dibangkitkan dalam rupa ahli syurga tadi, 7 hasta lebar, 60 hasta tinggi. Adapun kalau guguran tu belum lagi ditiupkan roh, kalau guguran sebelum ditiupkan roh, dia akan dibangkitkan juga. Kemudian Allah Ta'ala jadikan guguran yang belum ditiupkan roh ni, Allah Ta'ala jadikan kembali menjadi tanah. Tu. Kalau guguran, pada masa guguran tu belum lagi ditiupkan roh. Kalau guguran tu sudah ditiupkan roh, dibangkitkan kembali, dan jasadnya seperti ahli syurga, dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini guguran.
6 bulan bukan guguran. Hak tu pasti akan dibangkitkan kembali selepas tiup sangkakala yang kedua. Yang ni. Dia cuma kalau dalam bab pekoh lah ni. Kalau 6 bulan ke bawah, 4 bulan 5 bulan lah, sudah zahir kejadian. Mana zahir kejadian? Ada bahagian kepala, ada bahagian tubuh, bahagian tangan, bahagian kaki, ada bahagian dah. Faham ni? Ada bahagian dah. Tetapi pada masa keluar tu tidak ada tanda hidup. Tanda hidup ni bergerak, bunyi, bernapah, dada dia bergerak, itu ada tanda hidup. Kalau sudah nyata kejadian, ketika keluar tu ada tanda hidup, maka wajib 4 perkara lah, macam orang dewasa lah. Mandi, kafan, sembahyang dan ke bumi. Tapi kalau 4-5 bulan zahir kejadian, pada zahir kejadian, ada kepala, ada tubuh, ada tangan, ada kaki, tak sempurna, tapi zahir dah bentuk tubuh manusia. Tapi pada masa keluar tu senyap, tidak ada tanda hidup. Walaupun 4 bulan 5 bulan sudah ditiupkan roh, masa keluar tu tak ada tanda hidup. Bukan kaki dampuk, kaki keluar. Dia keluar tu tak ada tanda hidup, maka jenazahnya wajib 3 perkara, fardu kifayah. Mandi, kafan, ke bumi. Solat tak boleh. Ni faham tak? 6 bulan ke atas itu macam orang dewasa, walaupun tiada tanda hidup sekalipun, wajib fardu kifayah 4 perkara. Macam biasalah 4 perkara. Mandi, kafan, sembahyang, ke bumi. Tapi kalau 6 bulan ke bawah, sudah zahir tanda hidup, sudah zahir kejadian manusia, 4-5 bulan, tapi masa keluar tu tidak ada tanda hidup, walaupun sudah hidup dalam perut, tapi masa keluar tu tidak ada tanda hidup, maka dia hanya wajib 3 perkara. Mandi, kafan, ke bumi. Solat tak boleh. Tapi kalau 6 bulan ke bawah, pada masa keluar ada tanda hidup, maka wajib 4 perkara lah. Mandi, kafan, sembahyang, ke bumi. Adapun 4 bulan ke bawah, tidak nyata lagi kejadian manusia, tak nyata lagi, cuma daging stokor contohnya, lepas guguran hanya disunatkan sahaja. Kita buku kita tanam, hanya sunat sahaja. Tiba-tiba dia pun campur dalam tong sampah, tak ada berdosa apa pun. Sekarang guguran, keluar daging seketul, 3 bulan 2 bulan tak okey lah, tapi belum lagi zahir kejadian, tak ada kepala, tak ada tubuh, tak ada tangan kaki lagi, tapi sudah ada daging lah, dia pun gugur. Hak ni sunat bungkus dan sunat tanam. Tanamlah belakang rumah pun, bukan tanam kubur. Tanam belakang rumah pun tak apa. Sunat bungkus, sunat tanam. Sunat apa tak sunat? Tiba-tiba dia hak guguran tadi tu dibubuh dalam plastik hitam. Plastik hitam tu lah, plastik sampah. Dia pakai buang begitu je. Allah lah, ada buat gitu tau. Ada buat gitu? Tak ada orang buat gitu. Tapi kalau dia buat gitu macam mana? Berdosa? Tidak. Hanya sunat sahaja, bungkus dan tanam. Jadi guguran pada hari akhirah akan dibangkitkan kalau pada masa guguran tu sudah ditiupkan roh. Jadi akan dibangkit bukan hanya kita sahaja yang menerima balasan, manusia, jin, malaikat, dan yang tidak menerima balasan. Dibangkitkan kembali ni, ni jelas lah ni. Ni ijma' ulama. Engkar dibangkitkan kembali, tak ada apalah, kapih lalu dah. Allah Ta'ala berfirman, wa annallaha yab'asu man fil kubur.
Sesungguhnya Allah Ta'ala membangkit Allah Ta'ala akan mereka yang di dalam kubur. Dari Quran tu kan. Zalika bi anna Allaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'asu man fil kubur. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangkit akan mereka yang ada pada kubur. Jadi bangkit di kubur ni, hak ni ijma' ulama' dan termasuk di dalam perkara yang diketahui secara darurah. Dia masuk dalam perkara maklumun fid dini bid darurah, perkara tahu belaka. Tiba-tiba diengkar, dia kata mati senyap, tak ada hari pembalasan, tak akan dibangkitkan kepada tu, kafir lalu dah. Sebab ijma' ulama' dan diketahui pada perkara agama orang tahu belaka. Hak timbul persoalan tu lah dalam Yasin tu. Soalan dari Yasinnya, qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Berkata ia, siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang, walhal tulang tu dalam keadaan hancur. Siapa yang akan menghidupkan tulang? Manusia ni lah yang hancur dah, tak ada dah, tak ada dah. Siapa akan menghidupkan kembali? Qul, jawab alimu ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Yang akan yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ini jawapan yang logik akal. Jawapan yang logik akal. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang-tulang walha tulang tu sudah hancur? Kul, jawab alimu ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur ni, yang menjadikan ia pada hak mula-mula tu. Pada ni, pada masa mula-mula ni, kita ni sebelum diadakan kosong, tak ada apa satu. Hak dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, ada dah tulang-tulangnya tapi hancur. Permulaan Tuhan buat kita ni ada apa? Ada tulang hancur? Tidak ada, kosong. Jadi kalau Allah daripada kosong Allah boleh mengadakan kita, pelik apanya? Kita ada dah, cuma hancur. Allah hidupkan kembalilah hancur ni. Payah apa? Mana ni? Pada dia panggil apa? Jawapan yang logik akal. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang yang hancur? Tuhan yang menjadikan tulang yang hancur ni hak mula-mula dulu. Masa mula-mula Tuhan buat manusia ni ada apa? Tak ada. Pada tak ada. Kosong. Tuhan menjadi ada. Sekarang ni ada tapi hancur. Dia akan menghidupkan boleh, pelik apanya? Hak kosong Tuhan boleh buat. Maksud dia gitulah. Maksud dia Tuhan yang mengadakan kita daripada mula-mula dulu. Tuhan mengadakan kita daripada kosong, Tuhan menjadi ada. Tuhan kuasa. Lepas sekarang ni ada tapi hancur. Pelik apa? Tuhan yang sama yang akan menghidupkan kita. Gitu. Jadi hidup kembali ni, hak ni jelas dalil Al-Quran. Yang mana engkar, jadi murtad, kafir orang ni. Dia selepas daripada tiup sangkakala yang kedua, yang pertama-tama akan dibangkit adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama-tama akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat menyatakan bahawa selepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkit selepas dari Nabi adalah
Nabi Nuh alaihi salam. Ada orang mengatakan selepas dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan Nabi Nuh alaihi salam. Barulah dibangkitkan akan sekalian rasul-rasul dan sekalian nabi-nabi. Kemudian manusia yang pertama yang akan dibangkitkan, yang mana manusia ni bukan nabi rasul, yang pertama akan dibangkit adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi selepas habis dibangkitkan, dihidupkan kembali rasul-rasul dan nabi-nabi, manusia yang bukan nabi dan rasul, manusia biasa, yang pertama-tama yang akan dibangkit adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, selepas daripada dibangkitkan sekalian nabi-nabi. Kemudian selepas dibangkitkan, dia panggil nasyar, nasyrun, ba'sun, satu maknalah nasyar, nasyrun, ba'sun, sama. Lepas nasyar, lepas ba'sun, lepas dibangkitkan, maka akan dihasyarkan, akan dihalau kepada tempat berhimpun, dipanggil mauqif ataupun mahsyar. Tempat berhimpun dipanggil mauqif ataupun mahsyar. Jadi sekarang ni mula-mulanya akan dibangkitkan kembali, kemudian akan dihalau berhimpun pada satu tempat dinamakan mauqif ataupun mahsyar, yang mana daripada tempat bangkit kepada tempat berhimpun mahsyar, mauqif, daripada tempat bangkit dengan tempat berhimpun tu dihalaukan berhimpun di satu tempat, mauqif, mahsyar, dalam kelakuan yang tak sama, dalam kelakuan tak sama. Ada yang menungganglah kenderaan daripada bangkit kepada mahsyar. Itu orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Ada orang yang berjalan kaki sahaja daripada bangkit sampai ke tempat berhimpun di mahsyar ataupun mauqif. Itu orang yang sedikit amalan. Ada orang yang daripada tempat bangkit kepada tempat berhimpun, dia berjalan atas muka. Berjalan atas muka mana apa ni? Berseret atas muka. Berjalan atas muka ni maknanya berseret atas muka. Berseret, al-masyi ala wajhi, berjalan atas muka ni orang kafir. Itu orang kafir. Orang kafir, orang makan riba. Orang yang akan al-masyi ala wajhi, dia berjalan atas mukanya daripada tempat bangkit sampai ke tempat berhimpun, jalan atas muka, eret muka lah maknanya. Jadi muka ni jadi macam tapak kaki lah muka ni. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang yang makan riba, orang yang terbabit dengan riba. Kemudian ada yang dibangkitkan atas rupa kera. Dibangkitkan atas rupa kera ni orang yang berzina. Orang berzina akan dibangkitkan atas rupa kera. Dan juga orang yang suka mengadu-ngadu, orang yang suka namimah. Ada namimah, dia bawa mulut untuk menjadikan orang berkelahi atau mengadu-ngadu. Dia bawa mulut atas jalan nak merosakkan. Dia bawa mulut atas jalan nak comel, dah apa? Macam mana bawa mulut nak jadi comel? Kawan kita kata semoleknya kita gining. Tu bawa mulut juga panggil. Kawan tu nasihat dia. Dia pun bawa mulut, dibawa perkataan kawan dia pada orang lain pula.
Kawan kita kata nak moleknya kita kena belajar. Tu tak apa tu. Itu bawa mulut nak menjadikan islah. Ada ni apa panggil apa tu? Bawa mulut lah tu. Yang kawan tu cakap dengan dia. Nasihat dia. Tiba-tiba dia bawa mulut. Dia ambil perkataan kawan dia tu, dia pergi cerita kau lain pula. Kawan kita kata nak molek kita kena buat begini. Tu bawa mulut untuk islah, untuk kebaikan. Tu tak panggil mengadu-ngadu. Tak panggil namimah. Namimah ni, kawan kita kata begini. Hak dengar ni pun menaik nak marah. Tu dia nak melagakan. Itu haram, dosa besar. Lebih besar dia dosa mengumpat lagi. Mengumpat tu dosa besar dah. Tapi mengumpat dia bukan nak melagakan orang. Mengumpat, dia menceritakan keburukan orang. Dia bukan nak jadikan orang berkelahi. Ada ni. Itu pun haram dosa besar dah. Atas pandangan kebanyakan ulama. Ada pandangan ulama dia kata dosa kecil. Yang haram dosa besar mengumpat ni, mengumpat ahli ilmi. Menyebabkan orang jadi jauh dengan majlis ilmu. Sebab apa? Ustaz tu tak pakar. Ustaz tu tak pakar. Ustaz tu tak pakar. Lepas tu nak belajar dengan siapa? Dia gini, asal dia baca dalam FB. Dia petikai atas pandang kata dosa kecil. Tak sudah petikai lah. Ulama sudah berbeza pandangan. Kita hanya bicara hukum. Kebanyakan ulama mengatakan mengumpat tu dosa besar. Kebanyakan ulama. Sebagian ulama kata dosa kecil. Hak kata kebanyakan ulama tu dalam kitab Penawar bagi hati. Mengumpat, kebanyakan ulama menyatakan dosa besar. Kebanyakan. Bukan kitab Penawar bagi hati kata ijma' ulama dosa besar. Tidak. Tapi orang pelik pula, dia bahas pula situ. Kenapa datangkan pandangan kata dosa kecil? Tak bahas buat apa? Ini pelik jadinya. Tapi walaupun dosa kecil sekalipun, tetap tidak akan diampuni, melainkan kena minta maaf. Kalau dosa besar mengumpat ni, kalau dosa besar. Tapi kebanyakan ulama kata dosa besar lah. Tok Imam dia mengumpat sebelum sembahyang. Maka Tok Imam tu kena singkir dah lah. Makruh ikut Tok Imam biar mengumpat yang dosa besar, maka jadi posik. Tak ada ni. Tok Imam tu tadi dia mengumpat. Atas pandangan dosa besar, pasik dah Tok Imam tu. Ikut tema pasik itu, makruh hukumnya. Lepas tu macam mana? Tok Imam, berundur dulu Tok Imam. Jadi Tok Imam sementara, tadi Tok Imam mengumpat. Tok Imam minta maaf waktu dulu. Barulah kita ambil Tok Imam sebelah dulu Tok Imam. Gitu lah. Dia nak sebelah binatang. Tukang sembelih. Sebelum tu dia mengumpat. Minta maaf. Saya nak cari penyembelih lain. Sebab apa? Sebab kamu pasik dah. Sebab kamu mengumpat dosa besar. Jadi orang pasik sembelih, makruh kita makan. Balik. Saya akan cari penyembelih yang lain. Gitulah. Atas pandangan kebanyakan ulama, mengumpat ni dosa besar, mengumpat sekali cukup dah. Pasik. Tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi nikah. Sebab pasik ni apa? Yang mengerjakan dosa besar walaupun sekali. Jadi kalau mengumpat dosa besar, Tok Imam ke, orang nak sebelah binatang ke, wali ke, saksi nikah ke, sudah jadi pasik, maka Tok Imam, tukang sembelih, tak makruh dah. Tak ada pakai dah dia. Wali saksi pasik, tak sah dahnya. Keadaan ni. Jangan duk bahas lah tunya. Cuma kebanyakan ulama kata dosa besar. Ada setengah orang kata dosa kecil. Atau pernah kata mengumpat ni dosa besar sekalipun, besar lagi dosa besar, mengacung-acung batu api. Dia mengadu-ngadu ni batu api, lalak ija, golok mata dua. Apa lagi panggil? Masyhur kita batu api tau. Masyhur kita batu api. Dia bawa mulut untuk menjadikan berkelahi. Akan dibangkitkan atas rupa ke macam orang berzina juga. Sebab ada orang pasang perangai gini. Dia nampak orang kurang tidak sependapat, seperti ada sedikit pertelingkahan, dia yang api-apikan. Dia orang yang mengacung ni bukan hanya bawa mulut.
daripada satu majlis kepada majlis yang lain. Terkadang di majlis yang sama, nampak kawan dia tu nampak bertelingkah, dia diapi-apikan. Dia buat gitu. Pandai ni. Hak hebat lagi masa budak-budak. Nampak tu dak jadi berkelahi. Tapi nampak panah. Kawan dia buat macam mana? Ni, dia pun ambil buah nyo suti. Okey, kamu sepak buah nyo ni ke kepala ayah dia. Sepak. Oh, ni. Ada pasal gini. Pasal gini ni. Jangan berkelahi dua ni. Digomoh dulu di seorang. Biar nyeng waktu dulu. Pada nyeng. Faham tak nyeng? Tak ada nyeng tau. Biar nyeng dia dulu. Barulah kes mula kita dua orang ni. Nak gomoh ke tak? Tadi macam nak gomoh dah. Diapikan. Ada tak? Jangan gomoh dulu. Kita ni. Kita tu dia dulu. Biar jadi nyeng. Pada nyeng. Orang tidak faham nyeng ni. Nyeng lah. Lumak. Biar apa? Biar dia berambuh dulu. Macam mana kita dua orang ni. Jadi tak nak gomoh ni. Lelaki mula. Orang tengah nampak panah, dia pergi apikan. Itu panggil namimah. Haram, dosa besar lebih besar daripada dosa besar mengumpat. Akan dibangkitkan pada hari akhirat atas rupa kera.